dia boleh tunjuk koleksi dia yang banyak. Well, anyway, we should be live right now. Okay, alamak. Okay, hello there viewers. Hi. Thank you for coming for our tonight. As you can see just now, kami masih berbalas siapa nak start dulu. Semua tak nak start dulu. Tadi lah cek. Boleh dengar tadi kan? Tak habis gaduh lagi. Aduh. Gaduh tengok. Yeay. Okay, alright. I need a bit of a moment. Ada tengok set up sikit. Okay, viewers. So, dengar kata ada orang peminat Sherlock hari ni kan join kita. And hopefully you guys dah pernah baca Sherlock Holmes lah. Ataupun at the very least, you know, tengok series dia, movie dia. Betul. Alright, here we are. Okay, kita pergi warm up set untuk audience datang masuk. Okay, 2 orang baru. Hello there, viewers. You may chat down below and we will reply back to you. Yeah. Tulis sikit. Hi. Hai, ada persoalan tanya, cik. Ada persoalan tanya. Okay, kini kita ada 3 detektif sini. So hari ni just while waiting kan, I mean, ada tengok Enola Holmes? Foto tak tengok lagi. Enola Holmes yang perempuan. Kita adik Sherlock. Memang best lah cerita tu. Dia Binge watch lah. you tengok sampai habis kat lah. I love it. I like it. Jay, pernah tengok lah cerita mana-mana cerita Sherlock? Oh, tak pernah tengok kan? Tak pernah. Dia cuma tahu je lah, nama Sherlock Holmes ni memang terkenal lah sebagai penyiasat. Cuma tak tengok buku-buku pun belik-belik macam tu je lah. Hampa ada baca ke buku-buku penyiasat sebelum ni? Ini penyiasat buku. Kalau dulu rasanya baca yang Enid Blyton ni tu lah. Tu pun tak 5 penyiasat. sangat cerita-cerita dia. Agatha Christie ada baca. Alfred Hitchcock. Agatha Christie. Itu yang sezaman dengan Sherlock Holmes. Yes, sama zaman. Kalau other than that, macam yang baru-baru ni James Patterson, John Grisham, benda yang macam tu lah. Aku selalu baca Kindaichi tu. Detektif Kindaichi. Jepunnya. Oh, Kindaichi. Dia sezaman dengan. Okay, what about Detektif Conan kan? Siapa bisa dengar Detektif Conan? Detektif Conan. Itu wajib. Because wife aku dia suka Detektif Conan. Tapi dia tak sedar yang Detektif Conan tu sebenarnya inspiration from Sir Arthur Conan Doyle lah. Kalau siapa yang tak pernah sedar kan. Because penulis Sherlock Holmes is Sir Arthur Conan Doyle. So Detektif Conan tu dia ambil inspiration from this one lah. Sort of lah. Dia guna nama Conan. Ada Conan ni. Actually Sir Arthur Conan Doyle pun dia ambil idea daripada siapa lah, ada. Dia ambil idea sikit-sikit. Ada baca juga. Alright, so itulah. Kita tunggu 2 minit lagi kita start betul-betul lah. Okay. Sini tak ada peminat Kindaichi ke? No Nazran. Sini cakap hi. Hi sis. Nazran. Hi si Chichiro. Si Chichiro tu No Nazran lah. Ya Allah. Yes. Chichiro. Okay, Fini Raisha. Assalamualaikum. Saya hadir untuk mendengar perkongsian menarik pada malam ini. Waalaikumsalam Fini. Fini Raisha siapa? Siapa kan? Geng tu. Ni kawan aku Kawan hang. Kawan di Facebook. Dia bawa geng. Gosho Aoyama ambil idea Conan Doyle. Ya, betul. Exactly. Peminat Conan banyak, peminat Kindaichi kurang. Technically I like Kindaichi more. Kenapa? Why is that? Is it because dia tak ada kartun ke apa ke? Dia komik je? Kindaichi? Dia ada kartun, ada series dia. Tapi for me dia punya case lagi susah. Sebab Conan dia ada macam gadget. Kindaichi tak ada gadget. Dia macam dia seorang je dengan dia punya brain. Lepas tu dia suka buat, dia punya style case dia suka buat pembunuhan bilik tertutup.
So bilik tu macam tertutup, siapa boleh masuk dan siapa boleh bunuh. Right. Dia lagi susah lah. Dia punya level pemikiran dia macam L ke? L dalam Death Note tu. Yakin dia ni bodoh sebenarnya. Tapi senyap-senyap dia genius. So, macam orang macam pandang enteng dia, tiba-tiba dia boleh solve dia macam dia tak genius macam L. It's good lah. Okay lah, never mind lah. Let's not talk too much on others lah. Okay, so we shall start officially here. Okay, alright. Assalamualaikum. Here are the viewers. So today we'll start with Sherlock Holmes, series of Sherlock Holmes. Okay, flex masing-masing. Okay. Okay, so pihak PTS ataupun dengan pandai BX dia kirim buku ni kepada kami supaya kami untuk reviewkan untuk viewers lah. Right, so sedikit penceritaan sikit. Okay, Sherlock Holmes ni kebanyakan daripada cerita dia ialah in mystery genre. Okay, mystery genre ni maksudnya dia akan berlaku case, ada something bad or something happen, dan penyiasat dan detektif tu akan menyelesaikan case lah, detektif ataupun the main character. In this case, our main character is Sherlock Holmes lah. Okay, kalau nak kata daripada segi sub-genre of mystery, ini ialah dikira sebagai cozy mystery. Cozy mystery ni ialah antara yang dia fokus on penyelesaian rather than macam ada setengah mystery, dia ada macam gore, ada macam gory sikit, kan. Ada tertentu dia ada macam crime dia nak halang orang jahat daripada menang, dia ada good versus evil. No. Sherlock Holmes mostly something happen and he try to solve it. Mostly, but ada certain case dia jadi macam adventure sikit. Right, so itu just something to tell you lah. A good mystery book will usually dia akan bagi tips pada viewers, ataupun readers kan, dia bagi tips. And sebenarnya kita boleh solve sendiri. Cuma either you manage to get it before orang bagi tahu ataupun tak. Okay, and selalunya kalau berlaku pembunuhan is called a genre of a whodunit. WHOTUNNIT. Whodunit ni macam dalam ramai-ramai orang tu, pembunuh di antara mereka siapa orang tu. So, itu yang selalu terjadi lah. Macam tu lah, keluar muzik kan semua. Whodunit actually a title of one of the ada kan apa PG? Ada cerita. PG Woodhouse ke? Dia menggunakan the name of the genre sebagai the title of the show. But technically it's a genre more. Yeah, PG Woodhouse. Dia pun lebih kurang sama juga dengan Sherlock ya. Okay. So that's a bit of penceritaan. Okay, semua orang pernah, at least pernah lalu kan buku ni kan, at least sekali kan. Okay, so dulu kalau kita baca, yang saya pernah baca masa saya kecil-kecil dulu is the old English, time Victorian English yang style. So nak baca tu it might be a bit susah. Lepas tu dah lah cikgu katakan you must read more English book kan. Kena faham. Dia macam ni lah menyusahkan hidup aku. I ex-English teacher. Okay, but how do we you should not blame too much lah. Okay lah, I read Lord of the Rings anyway. So, and then this PTS book sebenarnya edisi bahasa Melayu. Okay? Yes. So it's more easy for us to read. Okay, never mind, nanti akan ada topik pasal alihan bahasa, kita akan bincang pada yang kemudian. Right, so right now, so shall we go to our first book? Alright. Okay, so the first reviewer today, alright, selesaikan. Go with this book. Boleh selesaikan dulu. Tak ada, dalam poster tu siapa yang nama first? Zefa. Oh, macam tu Oh, ini adalah sejenis misteri yang sudah diselesaikan. Kuasa aku letak nama. Alright, okay, the floor is yours. I give you 15 minutes maximum. Right, thank you. Terima kasih kepada Rodi dan Sis. Dan ucapan terima kasih saya terutamanya kepada PTS dan juga penerbit BX kerana memberi peluang untuk saya buat lisensi tentang buku terbaru terbitan penerbit BX untuk siri Sherlock Holmes. Sebelum tu saya nak bagi bang sikit lah. Okay, Sherlock Holmes, bagi mana yang tak baru saja nak mengenali Sherlock Holmes, sebenarnya dia ada banyak siri dalam Sherlock, hanya edisi bahasa Inggeris terbitan popular. Dia gabungkan
menunjukkan semua sekali buku Sherlock, siri-siri dia, dan ni antara siri-siri yang ada lah. Jadi saya mendapat buku yang bertajuk Si Jahat Charles Augustus Milverton, Misteri 6 Napoleon, 3 Pelajar yang Disyaki dan juga Misteri Kacamata Keemasan. Okay, walaupun dalam tangan saya ni ada banyak buku-buku Sherlock, ini yang dibeli tak baca, yang disuruh review baca dulu. Mana yang Sebab itulah Han nak ambil. Yang diberi tu dah beli belum? Ha? Yang diberi Yang mana? tu dah beli ke belum? Nasib baik belum lagi. Sebab dia baru kan. Sebab nasib baik itulah tak beli nak lagi. review sangat buku ni, sebab tak baca lagi. Nak ambil kesempatan baca lah. Ambil kesempatan baca lah. Yang ada beli simpan. Yang orang bagi free yang baca. Perangai betul. Tapi nama Sherlock ni rasanya semua orang pun biasa dengar jugalah. Bahawa cerita Sherlock ni memang cerita tentang penyiasatan. Dan saya kira buku-buku berkenaan dengan penyiasatan ni antara buku yang agak sukar untuk ditulis. Sebab penulis sebelum nak menulis cerita tentang penyiasatan, dia sendiri kena cipta kes yang dia sendiri rasanya tak boleh nak solve. Contoh macam cerita yang pertama ni lah, Si Jahat Charles Augustus Milverton. Saya rasa dalam banyak cerita Sherlock, biasanya kalau cerita tentang penyiasatan, di akhir kes, penyiasat tu memang boleh selesaikan dia punya kes-kes yang berat. Tetapi ini rasanya kali pertama untuk saya tahu bahawa Sherlock Holmes ni pun ada masa-masanya dia tak boleh nak selesaikan kes. Seperti mana kes Augustus Milverton ni, dia sendiri mengakui bahawa dalam banyak-banyak kes-kes berat, Augustus ni dia tak nak baca tindak langkah untuk baca nayah lah. Dan Sherlock Holmes juga dalam cerita ni dia beritahu sebagai seorang penyiasat, dia tak boleh pandang enteng kepada mana-mana kes yang orang nak rujuk kepada dia lah. Contoh macam cerita 3 Pelajar yang Disyaki. Cerita dia mudah je. Kes dia ada orang curi-curi tengok kertas peksa. Kalau dia macam alah remehnya kes ni. Tapi Sherlock Tengok apa? ni dia Kes dia. Kes dia ada student ni curi-curi tengok kertas peksa. Dia ada satu peperiksaan. Dia curi tengok kertas peksa dan pensyarah tu tak tahu siapa yang tengok ni. Jadi dia minta tolong Sherlock. Tolong selesaikan masalah ni. Masalah kertas peksa pun nak minta tolong Sherlock. Tapi Sherlock ni walaupun dia penyiasat yang siasat kes-kes berat, kes-kes bunuh ke, kes-kes melibatkan benda yang berat, tapi dia ambil juga kes ni sebab dia rasa agak menarik untuk diceritakan, untuk dia ceritakan tentang kes ni lah. Dan saya rasa itu menunjukkan bahawa dalam mencari ataupun penyelesaian kes-kes, sebenarnya dalam kes walaupun berat ataupun dengan mana kes-kes tersebut, itu tidak menjadi masalah untuk dia mengasah skill-skill dia. Sebab diceritakan sepanjang penceritaan Sherlock ni, biasalah sebagai seorang manusia, walaupun dia ni bijak, ada masa-masanya dia mengalami satu fasa dia rasa tak bersemangat nak buat kes-kes. Sedangkan Sherlock ni nama dia sangat besar. Tapi walaupun nama dia besar, dia boleh selesaikan kes-kes yang pelik-pelik. Tapi ada masa-masanya dia rasa tak fokus, dia rasa malas lah nak buat kes ni. Walaupun kes tu adalah permainan dia, makanan dia nak selesaikan tu sekejapan macam tu je. Tapi ada masa-masanya dia rasa malas. Dan saya kira pujian harus diberikan kepada yang pertama sekali Sir Arthur Conan Doyle lah, sebab berjaya mereka cerita sedemikian, cerita tentang penyiasatan dan menunjukkan bahawa setiap manusia walaupun nampak sangat sempurna macam Sherlock, dia boleh selesaikan banyak kes. Dalam siri yang kali ini barulah kita boleh nampak ada kes yang Sherlock tak boleh selesaikan, dan ada orang lain yang cuba selesaikan bila Sherlock melihat orang
cara orang tu menyelesaikan, maka dia rasa okay, case close, itu je, dia tak perlu selesaikan lebih-lebih. Serius? Yes, ini sebagai buku yang pertama yang saya baca lah tentang Sherlock. Sebab sebelum saya membaca buku-buku Sherlock Holmes ni, kalau mana yang nak tengok koleksi Sherlock saya edisi bahasa Melayu, ni lah banyak ni. Tu. My God. Right. Kalau sebelum saya membaca buku Sherlock ni, sebelum saya membaca buku ni, saya memang rasa okay, Sherlock akan menyelesaikan apa saja jua kes. Sekali buka buku ni, kes pertama je dah tak boleh selesaikan dah. Dia dah pening kepala. Macam mana nak buat ni? Terus macam okay. Sherlock pun tak boleh kata tahniah. Sherlock pun rasa Sherlock pun ada juga kes yang dia tak boleh selesaikan rupanya. Maksudnya saya tak sempurna. Okay, rasanya tu je lah dulu sebab nak cerita tentang penterjemahan ataupun siapa yang menterjemah ni. Akan ada section yang seterusnya kan. Jadi itu sajalah resensi saya untuk sesi yang pertama. Yeah. Okay. So anything else nak cakap je? You got 8 more minutes. Ada 8 minit lagi nak sambung. 8 minit lagi nak disambung ya. Selain itu, kalau cerita, saya sebenarnya rasa macam cerita-cerita Sherlock ni macam satu benda yang sangat hidup sebab dia cerita atas kacamata orang yang ketiga. Kan dia cerita tentang kawan dia yang bercerita tentang kes-kes Sherlock ni. Apa nama Dr. Watson tak ingat saya. Watson. Ingat saya lah. Dr. Watson. Yeah. Dia menggunakan point of view, third point of view. Orang yang ketiga. Dia bukannya, dia ibarat kita membaca satu diary, tapi tak terasa bahawa itu adalah sejenis diary. Dan saya rasa itu macam, ingatkan cerita Sherlock ni cerita macam novel-novel biasa terus kepada penceritaan. Rupanya tak. Rupanya cerita dia bersifat diary dan saya suka kes tu bukanlah kes yang bersambung, tapi dia berbentuk kesinambungan. Dia banyak menggunakan teknik flashback ataupun teknik dia pandailah menggunakan tarikh-tarikh ataupun tahun-tahun tertentu untuk merujuk pada kes-kes yang dihadapinya lah. Dan di setiap bab-bab tu dia ibaratnya macam kita perlu mencari buku-buku lain untuk tahu sebelum kes ni dia ada kes-kes lain. Contoh macam dalam kes misteri 6 Napoleon, rasanya dia ada sebut ada satu kes yang sama lebih kurang macam ni pada tahun-tahun yang sebelum ni. Dia rasa macam ada berkaitan dengan buku-buku lain lah. Maksudnya kesinambungan tu ada, dia bukan cerita yang bersiri bersambung-sambung. Jadi dia berbentuk kesinambungan. Dan itu sangat menarik lah saya kira untuk menulis siri yang terlalu banyak dan ada kesinambungan dia. Itulah. Alright. Thank you. I think that's all. Is it? Yeah, that's all. Yeah, okay. Alright. Thank you very much. Okay, thank you, Jay. So, antara yang lain tu macam mana? 3 pelajar di Syaki. Yang tu yang exam tu kan tadi kan? Exam. 3 pelajar exam. Saya rasa dah banyak tu saya suka Agustus ni betul. Sebab kali pertama lah rasanya tengok kelemahan Sherlock. Dia tak boleh selesaikan kes. God, Sherlock, really? Okay. Alright, interesting. Okay, sis. So, we go to your second book. Okay. Hi, Assalamualaikum. Okay, so. Okay, sis diberi buku ni iaitu Penunggang Basikal Solo, Misteri Kehilangan di Sekolah Prairie dan Misteri Kematian Black Peter. Actually, ketiga-tiga buku yang kita nak review hari ni ia terdapat dalam koleksi The Return of Sherlock Holmes. Okay. The Return of Sherlock Holmes ni ditulis selepas The Return of Sherlock Holmes dia start tulis 1903. Tapi dalam The Memoirs of Sherlock sebelum ni Sir Arthur Conan Doyle dia sebenarnya dah nak matikan watak Sherlock ni. Dia dah
dalam cerita The Final Problem. So ni kira selepas ramai orang macam rasa marah dan buat petition bagai. So dia zaman dulu pun petition lah. Online. Ada seorang tu dia hantar surat lagi marah-marah dekat Sir Arthur Conan Doyle ni. So maka lahirlah buku The Return of Sherlock Holmes. Okay. So dalam penunggang basikal solo ni mengenai seorang wanita. Dia ni memang naik basikal lah. Dia sebab dia bekerja, dia seorang cikgu muzik, cikgu piano tak silap saya. Dia masalahnya ialah bila dia tunggang basikal, tiba-tiba dia dapati ada orang sedang mengintip dia. Setiap kali dia naik basikal di kawasan dia nak pergi rumah orang yang dia nak ngajar tu, ada orang tu dia macam kira duduk dekat dalam semak tu, tapi dia perasan lah. So sebab tu dia pergi kepada Sherlock dan Sherlock try untuk menyelesaikan masalah dia lah, sebab it's bahayalah kan, sebab dia seorang perempuan kan, Violet. Dia naik basikal, lepas tu ada orang intip, so dia macam risau. So tu cerita penunggang basikal solo. And then the misteri kehilangan di sekolah Prairie ni mengenai kehilangan seorang pelajar di sekolah Prairie. Pelajar ni merupakan anak kepada bekas kira duke silap saya. So dia menghilangkan diri, macam malam tu dia larikan diri tak silap saya. Dia hilang bersama dengan cikgu Jerman dia. Tu yang misteri dia, macam apa connection dia dengan cikgu Jerman tu. Dan basikal dia hilang juga. Maknanya diorang Sherlock ni macam mungkin dia orang menghilangkan diri dengan menggunakan basikal. So itulah dia. And then misteri kematian Black Peter ni, Black Peter adalah seorang kira dia macam nak cakap bukan pelayar. Saya tak apa ingat. Dia mati. He was murdered. So ada seorang a young policeman datang jumpa Sherlock sebab dia tak dapat nak selesaikan kes ni. So dia datang ke Sherlock dan meminta bantuan Sherlock untuk menyelesaikan kes macam mana Peter Carey ni dibunuh. So inilah cerita dia dalam buku yang sis terima. So thank you to PTS dengan penerbitan X. So a few things that macam just some 10 minutes, information. Okay, just 11. some information mengenai Sherlock Holmes. Kan kita selalu dengar Elementary, my dear Watson. Kan? Sebenarnya dalam buku Sherlock Holmes tak pernah ada that phrase. Dalam Serious? Yes, dalam novels dia, dalam short stories, novel dia ada 4, short story dia ada 50 lebih, tak ada. The nearest pun dalam cerita The Adventures of Crooked Man, itu pun bila Watson kata excellent dan Sherlock jawab elementary, itu saja. So yang membuatkan Elementary, My Dear Watson ni sebenarnya melalui filem, no, not filem. It started with a play. Adaptasi lah. That is when it is being firstly used. And then in the films lah kan. In the films kita nampak banyak juga kan dia guna Elementary, My Dear Watson tu. So actually tak ada dalam Sir Arthur Conan Doyle tak pernah tulis that phrase Elementary, My Dear Watson tu. That's something interesting lah about Sherlock Holmes ni. So Sherlock Holmes ada buku pertama dia ialah Penyiasatan Benang Berdarah, A Study of Scarlet. Dan ini pun boleh didapati daripada penerbit X. J pun ada. Okay. Macam mana hampa boleh ada? Belilah. Belilah.
Okay, And ini belagak And sis pun ada juga buku yang ini, The Adventures of Sherlock Holmes by penerbit X juga. JJ pun ada. Okay, dah ready. Feeling jealous. Yang bestnya buku yang penerbit X ni ialah saiz dia tau. Saiz dia kecil. Yes. Walaupun yang ini tebal tapi dia kecil. Dia Saya macam comel. muat. Dia comel je masuk dalam bag kan. So it's like Lepas tu design depan dia. Walaupun nampak sama, dia punya dalam dia tu lain kan. Ini yang kena menunjuk kak. Nak menunjuk kak. Akhirnya ada juga. Cik. Okay, langsung show off lah bookmark. Bookmark. Okay. Kalau tak silap hari tu ada dekat dalam penerbit X punya IG, diorang ada war-warkan yang jika minimum 2 buku akan dapat bookmark. Dalam one set of bookmarks ni ada 4 ya dalam one set tu. Depan belakang. Tu belakang. So minimum 2 buku. So bolehlah dapat kan buku dan buku ni. Dah siap. Jalan lama nanti jelas. Aku tak tahan dah. Okay, bookmark saya tak dapat lagi sebab ada masalah posting dengan office tadi. Ingat nak main lah, tapi office kata tak sampai lagi or whatever dan saya terlupa. Okay, main squash terlupa terus. Ni pun sis dapat hari ni actually. Memang. Ya betul, dapat hari ni. It's supposed to come today. Dapat petang nanti. Okay. Alright, so. Your turn. Okay. Wah, semua biawai hari ni. Tak apalah, sekejap lagi nanti kita sembang benda lain kan, show panjang. Ya, kajak lagi jadi 3 jam. Okay. Alright, so let's go to mine. Okay, Assalamualaikum. Okay, hello there viewers. So, saya buku ni, Perangkap Rumah Kosong dan Jurubina dari Norwood dan Rahsia Orang Menari. Alright, seperti yang sis kata tadi, sebenarnya this is the book of the Return of Sherlock Holmes. Sebenarnya ada kes sebelum ni kan yang kita ingat Sherlock Holmes dah mati kan. So kalau nak kata antara tiga-tiga buku ni, yang buku yang first kali yang patut yang dibaca ialah buku yang ni. Tapi sebab bila saya baca buku ni, sebab kita ingat dia starting dengan Sherlock Holmes tu mati tau. So dia jadi blur. Saya baca macam blur. Okay, siapa yang tengah cerita ni saya tak tahu apa yang tu Watson. Sampai hujung dekat quarter of the book baru Sherlock muncul. Lepas tu baru okay, hi Watson, macam so jadi kau jadi macam kekok sikit. macam kalau kau baca buku Harry Potter, kau start dengan buku nombor 2 instead of buku nombor 1. Kalau macam Harry Potter macam pahal dengan Draco Malfoy ni jerk sangat dengan Harry. Kau jadi heran pasal apa muggle apa, kau jadi confused kan. So if you start with this book, you be a bit confused. Okay, saya dah contact dengan apa tu? Dengan penerbit PTS lah, pihak PTS kata okay, the first book if you nak baca dulu is actually Jurubahasa Yunani. Then baru you come to this one. Okay, but we don't got this book for Jurubahasa Yunani for this time. Alright, so let's go. So Perangkap Rumah Kosong dia lebih kepada hi Pak Su, okay, hi Kim. That's my nephew. Okay. Yes. Dia buat geng. Aduh. Depan ni semua buat geng Okay J, officially aku jalan dengan malam ni. Lari emotion. Okay, Hakim. Okay, alright, semua orang tolong pengaruh Hakim bagi dia membaca lebih banyak sikit. Hakim membaca jadi pandai tulis karangan. Tu cikgu English tu dia boleh cakap. Umur berapa Hakim tu? Currently nak masuk tingkatan 1. Dia dah tingkatan 1 dah. Memang sesuai lah. Okay, alright. Yes. Okay, memang sesuai Hakim. Nanti papa dah beli kan, nanti baca benda apa. Alright, so let's continue. This buku Perangkap Rumah Kosong, our first case, dia sebenarnya dia bukan lebih kepada misteri sangat. Okay, dia lebih kepada adventure sebab dia cerita macam firstly macam mana Sherlock survive daripada dia ingat dia mati lah kan. So dia cerita macam mana dia survive lah. So the first quarter saya macam bila nak menyiasat sebab Sherlock Holmes terkenal dengan penyiasatan kan.
So the first book is more of adventure. Dia bukan penyiasat sangat. Okay, lepas tu dia, sebab dia, pasal apa dia hilang? Sebab dia takut orang nak bunuh dia. Sebab last time dia lawan ada orang jahat asli hidup nak bunuh dia. So dia buat perangkap lah kepada orang yang nak bunuh dia tu. Okay, so that's why this is more of adventure book rather than mystery book. Okay, so okay lah, kalau kau come out dengan Yunani, you might like it better. Macam saya macam, just go along with it. So this is not really a good starting point. I'm not saying it's bad, it's just not a good starting point. That's all. Okay. And then go to the next second book, it's a Jorubina dari Norwood. Dia whodunit genre. Okay, whodunit genre sebab dia macam ada orang mati. Lepas tu ada satu orang yang datang, dia minta bantuan Sherlock, kata, no, I'm innocent. Saya sebenarnya tak bersalah. Saya diperangkap dan sebagainya kan. Okay, so Sherlock nak tolong dia. Pada masanya, polis kata, kami dah jumpa bukti yang dia ni bersalah. Okay, kalau you pernah baca a few genre of detective book dan sebagainya, okay, kadang-kadang akan berlaku kes di mana detektif tu akan berlawan dengan polis. Dia on the opposite sides of team lah kan. Macam, aku rasa dia ni bersalah. Tak, aku rasa dia betul. So, ada dalam muka dia. So dia jenis macam tu lah. Okay. Sometimes kena ada this kind of genre baru macam dynamic lah sikit. Okay, so and then polis tu kata, aku ada bukti yang ni betul-betul salah. Kau boleh stop penyiasatan. Sherlock kata, bring it on. So it's quite fun lah when you see both parties trying to prove siapa yang betul kan. And sebenarnya kes ni agak susah sebab Sherlock pun macam, dia kata, ni tak jumpa bukti yang ni betul-betul okey ni. Rasa macam polis tu macam lagi betul. Dia ada juga lah kan. So this is quite a hard case. Alright, so and you need to understand, this book is a classical book. Okay, so dia, in this case, okay, when you read benda yang pada zaman yang lama, you kan macam, kenapa tak buat DNA test? So dia tak boleh. That rules cannot be applied. So CIA apa semua cannot. So kau kena fikir pada zaman tu juga. It's quite good. Okay. And then when you go through, bila you baca dia punya motif, bila dah sampaikan, kalau whodunit, kalau ni nak bunuh, mesti dia ada motif. Okay, pasal apa dia nak bunuh? Bukan suka-suka nak bunuh. Unless serial killer, that's a different topic lah. So bila dia beritahu motif, masa saya baca tu kan, saya macam, okay, biar benar. Padam muka. So this is quite a good story, okay? It's quite exciting sebab Sherlock pun susah nak solve. And it gets me on the edge lah. Saya pun macam, okay, apa jadi? Jalan pun sambil baca buku kan kat office kan. Kalau jadi lah. Anggar tiang lah. Alhamdulillah. Okay, just one side of cons of this Jorubina dari Norwood bagi saya, maybe dia ada satu tempat kalau TV atau filem kita lagi nampak lah. But I should not tell it over here lah. Okay, but should not be telling too much, nanti spoiler pula. Right, but so far bagi saya still menarik, you boleh baca. Okay, saya pun nak tahu apa jadi. Okay, the last one is Rahsia Orang Menari. Okay, Rahsia Orang Menari dia mystery type and dia lebih kepada kriptografi. Kriptografi ni, kalau pendengar yang katakan kripto kan. Okay, kriptografi ni misalnya dia macam dia merahsiakan. So, kriptografi istilah kod rahsia. Okay? Your thing lah. Wow. You memang suka kriptografi kan. To be more exact, masa I watched the whole Me Too, I came all 4 seasons. Kita tengok kan. Okay. Hadid is my youngest nephew and Juara Jat is my sister. Hai Tata. Okay. Alright, should not be geng dia lagi ramai. Okay, so going on, cryptography. Kalau ikut list kan, kalau Rahsia Orang Menari kan, kalau ikut list of Sir Arthur Conan Doyle, this is his third favourite story in dia punya penulisan. So to show how good is this lah. And sebabkan dia cryptography, and macam saya cakap tadi, kalau buku misteri dia kena fair game tau. Dia macam, okay, this is the clue. Can you solve can the reader solve it before the author explain? So technically this is the book yang paling fair bagi saya sebab dua-dua pihak ada maklumat. Okay, so whether you can solve it or not lah. Okay, mari saya tunjuk sikit, lagi menarik kot. Okay, this is a dancing man. Contoh-contoh yang keluar dia kata. So you kena baca lah. Oh, okay. Kita nak. Okay, and if you belajar macam saya, belajar matematik, kalau buka mana-mana buku kriptografi lah, contohnya buku ini, Code Book by Simon Singh.
Ni buku saya pernah belajar dulu masa saya kat college, masa saya kat uni dulu. Dia akan ada juga buku Sherlock Holmes, The Dancing Man. Right, so Dancing Man dia memang sangat famous. Sebab tu bila PTS pagi saya macam okay, I want this book. Because it's that famous lah. Alright. Ada Dancing Man. Ada. Dancing Man is that famous. Paling memorable lah kata. Okay, so like I mentioned dia bapa dia pening power flex lah. Tonight is their night. Okay, have fun. Lagak kat aku. Okay, so like I mentioned, this is a fair game, but if you want to solve it, the Dancing Man, you might need to have this knowledge of cryptography if you want to solve it. But it's not that difficult if you know the rules lah, boleh solve. Okay, so 3 host lagi padu bayar. Tunjuk ada flex buku yang banyak. Okay, dia so this book. Buku dia Nazran tu lagi banyak buku dia. Okay, so this book macam saya cakap tadi, mystery book can also be a crime book. Sebab crime benda tu belum terjadi. Okay, kita tahu orang jahat maybe do something. Kita tahu something might happen. So in this book, Sherlock dia macam dia nak stop the crime before it happens. So it's quite fun lah. And then of course lah kat ujung tu ada misteri juga. Dia kata pasal apa ni? Kata okay, nanti dia sebut ingat fakta tu. So kita boleh macam guess. Okay, dia ada mesti cakap misteri is a fair game. So dia bagi clue. Ingat this. Can you solve it? So I like it lah. Okay, this book Dancing Man is my favorite, and of course it's one of the most memorable from Sir Arthur Conan Doyle Sherlock Holmes series lah. Right? Okay, I think that's all for me. Adakah selepas membaca tu kau menarik? Boleh? Dancing Man dah solve problem. Yay, menarik. Okay, one more thing about the Dancing Man, credit should be given sebab bila dia solve kan, tak nak tunjuk sangat, tak mau tunjuk sangat nanti tahu kan clue dia kan. Dia ada macam bagi sini, lepas tu penerbit X dia tulis kat bawah ni, dia ini maksud dia. Okay, macam bagi jawapan lah kat bawah tu. Dia bagi clue. Ini time ni dah tengah solving tapi Sherlock tak mention. So penerbit X tulis kat bawah, nota catatan bawah, okay, ini maksud dia. So credit should be given and I think that's very well done. Saya cari tu. Tak ada. Dalam English tak ada. Dalam English tak ada? Oh, okay. Yang penerbit X ni buat. I haven't read that yet. Okay, so this is fun. Okay, Nazran, I have a question. Okay. Terimalah. Silakan. Okay, tulis. Okay, next one kita maybe akan bincang pasal ni lah. Okay, so while waiting, apa pendapat para panelis membaca buku klasik di zaman moden? Sebab macam tadi cakap kan ada banyak buku misteri sekarang kan. Grisham lah, dan sebab buku klasik mana boleh lawan buku moden. So patut tak dia baca lagi buku klasik macam Sherlock Holmes ni? Klasik kan, for me kan, you should read because dia macam cerita penunggang solo ni is about manusia yang tamak. And then second, Priory ni mengenai dendam. Dan juga kematian Black Peter ni pun dia ada juga dia punya ni lah, which is like it happened in the 1800s, also happens now. So manusia ni tak berubah. Cuma dia macam lain situasi je lah. That's why we learn from other cultures macam mana they face that problem. And then kalau kita orang Melayu face problem kita macam mana. Kalau as nation face macam mana. So to me, we should read lah classic novels. Dari segi itulah. And then deeper understanding of history, the culture masa, as you said, DNA dulu tak ada kan. So macam I think kalau budak-budak zaman sekarang pun mesti dia kata apa Sherlock ni kan, buatlah DNA test tu lah lagi kan. Apa saya itu pun tak boleh ke ni kan, ambil je rambut orang ke apa benda kan.
So dia akan belajar at that time what was the technology yang ada. Yang tak ada dulu tapi ada sekarang. Macam tu lah. That's my opinion. Okay, Jay, nak tambah? Right, betul lah. Aku setuju juga dengan apa yang Sis cakap. Dan juga bagi saya kalau membaca buku klasik di zaman moden ni, sebenarnya dia lebih kepada kita liarkan lagi, meluaskan lagi kita punya imajinasi. Sebab macam dalam kes-kes Sherlock Holmes, memanglah kalau zaman sekarang ni ada DNA test lah, guna apa, macam-macam bahan kimia boleh nampak itu infrared apa semua. Tapi bila membaca buku Sherlock Holmes ni, kita boleh nampak bagaimana seorang penyiasat tu bekerja on the spot. Bila dia duduk kat situ, dia perhati satu persatu, kemudian dia mereka sendiri situasi tu dalam kepala dia dan dia cuba buat benda tu on the spot. Jadi dia macam, okay, sebenarnya cerita dia macam ni. So macam kalau dalam buku klasik, selalunya memang banyak mencabar kita punya imajinasi lah berbanding yang sekarang ni. Sebab ya bila kita ya kalau orang yang menulis mengikut zaman semasa, kita dah terbiasa lah dengan benda tu. Contoh macam sesiapa penulis yang terkini lah. So macam kalau Sir Arthur Conan Doyle ni, dia menulis berdasarkan zaman beliau, dan bila kita membaca tu kita sendiri rasa macam, oh saya pun boleh jadi detektif begitu. Dan kita rasa macam, kenapa saya tak memang dia akan fikir, kalau orang sekarang mungkin dia akan fikir lah, kenapa tak buat DNA test je. Tapi kalau macam kita ni, bila kita baca kita rasa macam fikiran kita tu rasa macam wow, kagum lah, macam oh benda tu boleh disettlekan dengan cara macam ni. Dan seorang detektif, contoh macam cerita ni lah, fokus pada Sherlock, seorang detektif perlukan daya imajinasi yang sangat tinggi. Dia boleh predict apa yang akan berlaku sebelum, dan dia boleh assume apa yang akan berlaku selepas. So itu boleh meningkatkan kita punya imagination lah, mostly lah benda tu. Dan selain daripada itu, kalau sepanjang membaca buku-buku klasik ni, mostly dia belajar tentang bagaimana pemilihan kata yang betul-betul tepat menggambarkan sesuatu. Sebab rasanya sebab rasanya zaman sekarang ni semua benda dia bagi secara direct, kataan-kataan ataupun susunan ayat tu direct. Cuma kalau buku-buku klasik ni bukannya tidak, walaupun bunyinya berbunga-bunga, tapi ketepatan perkataan dan susunan ayat tu rasa macam okey, ni memang menggambarkan betul-betul benda tu. Dia macam tu buku klasik. Dia macam buku klasik tu, dia perkataan yang digunakan macam, okey, katakan perkataan hate dengan loathe. Dia punya tu kan sama, tapi loathe tu memang benci sangat-sangat lah kan. So macam klasik, they use the memang penggunaan kata tu menggambarkan sesuatu dengan sangat tepat. Kalau yang sekarang ni sebab kita boleh kata buku klasik ni dia lebih bagus untuk bahasa lah. Dia lebih bagus mendalamkan bahasa. Untuk mendalamkan bahasa, memahami perkara tu lah. Sebab kalau nak relatekan juga dengan penterjemahan, sebab tu bagi aku rasa orang yang buat buku-buku penterjemahan ni salut lah. Dia memang boleh pilih perkataan tu, memang tak lari. Dia bukannya nak kata 100% mengikut, cuma dia pandai mengolah benda tu dan tak lari jauh lah dengan maksud asal yang ingin penulis tu sampaikan. So macam contoh buku Sherlock Holmes ni lah. Macam buku-buku yang macam Sis pun dah pernah baca in English and bahasa Melayu punya version, boleh nampak sendiri lebih lagi lah kot benda tu. Ada session kan yang penterjemahan tu? Ada, but I forgot to do the poster, but after this we go to that one. Okay, kepada viewers yang tak tahu, Jay, Sis, kedua-duanya ada guru bahasa. Jay cikgu UBM kan? No! Bukanlah, aku matematik
Science. Macam tips sains ah. Dah lah bahasa bunga baik. Aku pun tak bunga macam hang. Macam mana? Rodi pun cikgu kan? Lecturer. Aku cikgu maths. Yes. Lecturer maths. Okay, sis pula dia cikgu BI so okay, just now lah dia punya Makanan dia pendapat. lah. Just nak tambah about culture kan. Actually Sherlock ni dia tak ada duit sebab tu dia sewa apartment tu kan dengan Watson. Dan zaman tu diorang ada landlord yang apa nama dia? Miss yang dia and that landlord tu dia masak untuk Sherlock apa semua. Tapi zaman sekarang ada lagi ke macam you are the landlord and then you cook. It's like B&B, bed and breakfast sekali kan. So tapi zaman tu memang that thing is normal. I think that is where bed and breakfast punya term comes from lah kot. So Kalau ikut culture. Series dia Sherlock tu gila sikit. Mrs. Hudson. Tu dia. Minat Sherlock. Okay, on my take about macam buku klasik di zaman moden kan. Okay, sebenarnya buku klasik ni dia dah lalu the test of time. Macam kiranya this really good. And how good it is, sebab tu dia ada adaptation kepada movie dan series dan sebagainya. Okay, mungkin kita dah biasa tengok series, mungkin kita dah tengok kat TV kan, di layar kaca kan, di TV dengan movie. So, macam saya dulu pernah baca buku Osamu Tezuka. Osamu Tezuka ni boleh kata the father of manga in Japan lah kan, the father of manga, the father of animation. Saya tengok movie Metropolis, saya tengok movie dia. Okay, and then once you read the book, which is dia punya manga kan, which is lama 1990s, 1930s, we can say a classical manga lah. You read it and you macam, this make a very good movie if they can adapt it. So, bagi saya macam buku klasik. Dia macam blueprint of you can do something great in the future. And macam you nampak the blueprint lah. Oh, macam ni yang dia dari sini dia dah olah yang gila dalam movie. So for me, I like reading classic at times lah. Dengan syarat that classic is not that super long. Such as apa yang tu yang French Revolution tebal gila babai. Catch 22. No. Aduh. Lupa pula sekarang. Pride and Prejudice, Last Mohican. Kadang-kadang agak macam Moby Dick. Tengok orang agak menakutkan kan. Cakap pasal klasik ni, but one thing I don't like buku yang tak suka ialah To the Lighthouse by Virginia Woolf. Yang itu very confusing. Sebab dalam satu muka surat dia akan ada 4, 5, 6 karakter and you don't know who is talking at that time at one time. So macam ni bukan dia ni, dia ni. That is one of the classics yang I tak gemar lah. Yes, buku klasik memang mostly macam tu. Buku dulu dia compact. Les Miserables. Tebal gila. So antara buku yang orang kata macam jenuh nak habiskan. So baik tengok movie. Les Miserables. Tapi Sherlock ni actually dia famous bila when they started doing films dengan dia punya series tu. Because that is when actually, kalau nak ikutkan, kalau sis baca English dia dulu kan, I tak boleh nak imagine tau macam mana karakter dia. Sampai bila kita tengok dalam dia dah didakunkan, baru kita nampak macam Sherlock ni macam ni rupanya. Dia macam ada vibe dia, ada air dia kan. Yes. Itulah dia. Maybe time tu memang orang cakap macam tu kot. Sebab tu kata dia punya klasik ni dia banyak bermain dengan imajinasi. Kita memang susah nak nampak bila dah di movie kan ke, di drama kan ke, dipentaskan barulah tahu rupanya macam ni. Dan dia punya penggunaan kata-kata dalam klasik movie, klasik punya literature ni dia macam senang lah, agak senang jugalah untuk diterjemahkan kepada pementasan. Sebab penggunaan kata dia tadilah betul-betul menggambarkan sesuatu yang berlaku. Okay, let's go to the next part where, sorry tak ada poster. Macam mana dengan alihan bahasa bagi buku Sherlock tersebut? Alihan bahasa dari PTS lah dengan penerbit X. For me, memang tabik lah.
kepada penterjemah Fatimah Rodia Muhammad Yusof. Ya, sebab dia dapat mencari peribahasa yang sama tau. Kalau dalam okay, dalam menegakkan benang yang basah dalam cerita The Adventure of Black Peter tu, dia sebenarnya translation daripada Slinging You a Yarn. Tak biasa kan, kita tak biasa dengar. Memang aku tak pernah dengar. Yarn kan. Tapi dia dapat cari tau, dia dapat cari menegakkan benang yang basah. So that is one thing yang macam very interesting. Dan another thing is that dia dia 100% kira Google Translate lah. Dia tak terjemah terus lah. Okay. And kontroversi. Dah lupa. Dia bukan direct translation. And then dia punya kira gaya bahasa dia pun memang mudah difahami. And yang mana yang kan kadang-kadang Sherlock ni kan ayat dia panjang kan, padahal makna dia sedikit tu je kan. So ada juga a few paragraphs yang kalau dalam the English version ada 2 paragraph, dia jadi satu kan. Dia jadi satu paragraph lah. So and then after that banyak and then kan. But one thing, dalam Penunggang Basikal Solo, dalam buku ni ada seorang watak tu nama dia lain daripada yang dalam the English version. So I'm not sure is it typo ataupun tidak, sebab dia disebut 1-2 kali je nama orang tu. So tu je lah, to me it's a good book. Yang diterjemahkan antara, tak banyak sebenarnya, because I have a lot of experiences dengan buku terjemahan kan. I would recommend lah this book. Okay. Nanti Nazrin setuju. KJ, anything you want to say? Sama lah macam sis juga tadi. Kerja penterjemahan ni memang agak renyah lah, terutamanya untuk menterjemahkan buku-buku klasik. Dan tahniah kepada penterjemah Rasidah Saleh untuk buku Sherlock Holmes yang ni. Dan bahasa, kalau macam siapa yang biasa membaca buku-buku PTS, penggunaan bahasa dia memang bahasa Melayu tinggi, dan susunan kata dia tu rasanya kalau baca dengan buku bahasa Inggeris, dia memang betul lah apa yang ditulis tu. Dia tidak menggunakan khidmat Google Translate. Dia tidak menterjemahkan secara langsung. Jadi dia memilih kata-kata tu dengan betul. Cumanya bila baca, sebab ada beberapa ayat-ayat yang mungkin macam saya kata, ayat dia panjang, benda tu sikit. Point dia sikit je nak cakap. Cuma dia bunga-bunga bahasa dia panjang, jadi dia mengekalkan benda tu. Okay, Rasidah Saleh ni mengekalkan bunga-bunga bahasa tersebut, dan ada masa-masa saya terasa seperti membaca karya-karya Ihsan Mat Said. Ihsan Mat Said memang suka menggunakan repetisi. Tapi itu tidak mengganggu proses pembacaan daripada awal sampai ke akhirnya lah. Sebab kita boleh faham. Ibaratnya bila kita baca benda tu, ibaratnya kita adalah Watson yang bersama dengan Sherlock Holmes sedang menyelesaikan masalah, ataupun sedang ikut Sherlock pergi ke tempat-tempat kejadian lah. Dan perkara itu rasanya sangat seronok untuk dibaca lah, enjoy. Maknanya J punya translator lain daripada my translator kan? Lain. Every book lain. Every book lain kan. So maybe dalam J punya dia mengekalkan bunga tu lah. Tapi dalam buku sis dia macam direct to the point and senang baca, senang faham. Buku panjang, saya dia senang faham je. Yang buku saya ditranslate oleh Hidayati Kasuma binti Abdul Hadi. Alright, and bila saya baca, okay lah, it's easy to read. Dia bukan macam old English, it's very easy to read, and easy to read ni penting supaya readers seronok membaca. Okay, selalunya kita selalu cakap, English saya tak faham kata tu, saya tak faham kata ni, vocab saya tak cukup, saya kena Google, saya kena buka dictionary.
Saya jumpa juga perkataan BM yang saya tak tahu. Sama. Yes, betul. Betul. So any bahasa is bound to happen. Okay, so Nak ni apa tanya, maksud ni? tahu tak apa maksud parak? Tak tahu. Initials. Tak tahu. Ada juga dalam ni. Initials. Berapa? Initial. Initial. Harap. Parak Okay. apa benda ni? Okay, So, aku yang Betapa luas bahasa Melayu tu. sebenarnya. Berlebas, tahu tak? Berlebas. Tak tahu juga. Ada dalamnya juga. Kayu dipasang pada dinding untuk mengukuhkan. Tengoklah, kita nak kata bahasa pernah dengar. Kita nak kutuk English susah baca, main BM pun kita sendiri tak menguasai BM dengan sepenuhnya lah. So bila saya baca lagi, kadang-kadang dia baca, dia kata macam oh Tuhan, oh my God. Oh my God. Kadang-kadang mula-mula masa saya baca awal tu saya macam saya gelak-gelak. Oh Tuhan, oh my God. Okay. Saya terfikir juga, patutkah dia guna pada bahasa yang lebih pada bahasa Melayu yang menggambarkan benda yang sama, ataupun dikekalkan budaya English tu kan. Saya kata okay, patut kekalkanlah budaya English tu, because that's the translation of that kan. And then bila baca lagi, bila dia gaduhkan orang jahat macam sangat sopan. Kau licik, kau jahat. Kalau English betul gaduh, tak keluar perkataan ni, bye. Saya gelak-gelak. Tapi itu buku yang pertama saya. Saya 3 cerita kan, cerita pertama saya gelak-gelak. First cerita saya nak adaptkan diri saya dengan style bahasa dia. Tapi saya rasa kalau dia guna perkataan betul yang orang guna jalanan, buku ni bukan untuk umum dah lah. Dia jadi bahasa keluar habis. Macam cerita Peter tu, dia tulis mengharungi mayat khususnya lalat blue bottle. Dia tak translate tau blue bottle. Tak adalah dia kata botol biru kan. So dia italic kan lah blue bottle. So, yelah, yes. So at least macam we learn a lot lah on language wise lah. Yes. It's true. Betul. Okay, viewers boleh tanya soalan Sherlock kalau ingin di sini sementara kami bercakap. Tadi ada soalan lagi. Tadi kata kes apa yang paling susah? Kes paling susah Antara 3 ni ke ataupun antara yang kita orang dah baca? Sebab saya yang baca 3 ni baru dalam tu kot. 4 ni lah, antara 4 ni lah. Tak boleh tak kalau dalam buku masing-masing. Kalau kita buat dua kategori. Buat 2 kategori. One in your book, one in your whole Sherlock collection. Kalau sis dululah, sis baca in my book will be misteri kehilangan di sekolah Priory ni lah. Sebab dia menggunakan deduction skills dia. Sebab Black Peter ni memang senang, straight to the point. Basikal solo pun is like straight to the point. Macam terus dapat lah. Dia dah boleh fikir dulu sebelum dia nak kepastian bahawa orang tu yang salah, dia dah ada plan dia macam mana dia nak tangkap orang tu. So kalau dalam buku yang sis baca be that one lah, misteri kehilangan di sekolah Priory. And then kalau daripada apa yang sis dah baca, tahu pula yang mana. Tapi sis tak suka The Hounds of Baskervilles. Okay. Sebab dia memang lari tau. Lari jauh daripada apa yang kita duk baca penyiasatan kan. Dan ending dia macam ni, ending dapat tahu dia punya culprit dia siapa and things like that. Tapi The Hounds of Baskerville I don't like. So sis, antara yang case paling susah for you on all Sherlock Holmes? I tak baca semua lagi tau sebenarnya. Yang you dah baca lah. Dah baca. I think The Hounds of Baskerville jugalah. Kenapa tak suka Hounds of Baskerville? Tu ada keluar soalan. Tak boleh, nanti kan spoiler. Okay, alright. sorry, can't answer that. Kena baca lah. Punya why tu is the spoiler tau. That's the reason why it is it's a mystery. So I was like, okay. Okay, kepada viewers, sebenarnya kami sempat berbincang sebentar. Macam mana nak review buku misteri ni tanpa spoil? Kami pun menghadapi masalah juga.
Okay, Nur Nazran dah baca. Kita tanya viewer pula. Okay. Don't spoil too much lah. Okay, bagi saya yang paling susah sekali for me in my books, in my collection, saya pun tak baca Sherlock sebanyak sangat. Of course lah, Rahsia Orang Menari ada Da Vinci Man. Sebagai seorang mathematician, saya pun sangat suka pada kes tu. Because dia kriptografi. Sounds Okay, interesting. It is interesting. Oh, memang suruh baca kan. Okay, J. Saya antara empat cerita ni yang susah nak diselesaikan adalah misteri 6 Napoleon. Misteri 6 Napoleon. Sebab dia mencari sebab kenapa mesti hancurkan patung Napoleon. Apa sebenarnya dia nak? Sherlock pergi tengok setiap tempat kan. Bila pecah tu macam apa benda je ada dekat benda ni? Dia pun pening. Apa hal benda ni pecah? Apa motif di sebaliknya? Lepas tu dia cari, dah dapat tangkap orang pun still tak boleh relate. Kenapa benda ni perlu dipecahkan? Tak ada apa pun. Tapi di akhir tu macam, oh ini sebab pun rupanya. Okay, this is just lah. That's it, this is. Syuk kata usah takut. Cakap je baru nak beli. Syuk beli semua. No. Saya awak dah Syuk. Sorry. I cannot help you. Bye, man. Beli semua. Beli semua ya. Macam ni. Beli semua dapat ni tau. Dapat ni. Dapat tu. Macam dalam ni, dia ada banyak. Belakang dia. Dia the whole. Dia dah gabung. Yang buku yang kita review ni yang dia bahagi-bahagikan kepada beberapa buku. Mula-mula dia pecah-pecahkan dulu. Lepas tu bila dia tak nak orang yang pecah-pecah ni dia gabungkan terus. Digabungkan terus. Ni dia. Quiz. Jadi dari emoji ni, teka judul buku Sherlock Holmes dari emoji ni. Allah ingat ke tu? Manakah? Mana emojinya? Tu, senyum. Bukan. Telinga. Bukan. Emoji tu. Ada orang lain kan? Orang lain. Oh, okay. Sorry. Aku confused. Sudah tengok. Dah tengok. Tekan. Add to basket. Add tukar. Dan dapatkan dapatkan bookmark Sherlock. Saya tak ada lagi, okay, sorry. Tak sempat. Nazran mana emojinya? Dia pun apa ni kan? Dia tengah sedikit lah. Sudah panjang-panjang sikit kan. Okay, alright. Yang ni you can skip 10 seconds. Atau saya akan tunjuk antara teknik yang digunakan untuk solve yang the Da Vinci Man kan. This. Yang ni daripada buku teks matematik saya. Okay. Yang ni, so this is what you call the frequency of a language lah. So dia, the Da Vinci Man tu memang keluar dalam buku teks kriptografi. Yes, betul. Yes, sebab tu lah saya suka kan. Dah keluar lah. Apa tu? Buku dengan pil Alice in Wonderland. Minat Sherlock. Alice in Wonderland tu dia tahu. Dah. Sherlock lah boy. Sherlock. Apa lah? Kita tengok sikit. Cik. Yang ada full collection J kan sekarang ni. Dia selak je title. Depa orang yang flex tadi. Science of Deduction J sekati aku je. Science of Deduction. Apa tu buku dia orang peminat Sherlock. Itu bukan The 5 dekat The 5. Apa yang ya tu? Dia kan aja tu. Dia dah kata ya. Siapa jawab soalan ni? Apa yang ya? Yang mana satu? Yang emoji tu hitam keluar tadi. Buku dan pil. Aduh, dah lah short term memory loss kan. Buat buku ni dah lama dah sis baca actually, tapi BM baru start baca kan. Ingatlah. Okay, while waiting for answer, diorang tengah flex buku dan mencari. Okay, pada pendapat, buku ni boleh direkomend kepada siapa? Bagi saya, buku ni sesuai untuk bacaan semua orang. Adult, you still can enjoy it sebab you try to solve it. Macam kau ingat kau dah besar kan, kau dah dewasa kan, try solve lah, macam tu lah. Pada budak-budak pula,
saya recommend juga sebab budak-budak mana yang tak nak belagak jadi detektif, betul tak? Macam you baca buku detektif 1-2 and then you belagak jadi detektif. It's fun. Dia ada fun factor tu very high. And macam mana? Once you pass the language style, it's really fun, sesuai untuk adult dan kanak-kanak. Very light reading dan buku dia sangat senang dibaca dengan alihan bahasa daripada PTS dengan penerbit X lah. Itu bagi saya. Yes, betul. Saya rekomenkan semua orang, segenap lapisan masyarakat membacanya. The Saya rasa study tidak in pink ke? That's not tak even tahu pink. Pil. Study in pink. Betul tak? Study in Dia pink. kena ada, dia kena, sekejap. Which Ada the pink? study in pink. Yang dia kena pilih. I'm not sure lah. I don't know. Okay, while waiting for that, sebelum saya tamatkan sesi malam ini. Ada jumpa jawapan? Tak jumpa. Kita carilah, tak tahulah tajuk apa tu. Give up. Okay, sebelum saya tamatkan, ada chapter lawak lah pasal Sherlock dengan Watson ni kan, kalau pernah baca lah. Pada satu hari ni, Sherlock and Watson pergi camping, tidur, kemudian dah malam dia dah tidur dalam kemah dia orang tau. Tengah-tengah tidur tu, sekali Watson dah tidur nyenyak kan, sekali tiba-tiba Sherlock gerak lah. Watson, apa yang kau nampak? Watson buka mata, dia nampak bintang-bintang yang banyak di langit, sebagainya, bulan semua cuaca cerah dan sebagainya. Okay. Dan Sherlock tanya dia, okay, what's your deduction? Dan Watson tanya, okay, deduction dia, kita manusia yang insan lemah tinggal di bumi pada alam semesta yang sangat luas, kita tak boleh nak jangkau lah, nak kaji alam ni dengan sepenuhnya. So kita kena gunakan masa yang sebaiknya untuk tinggal di dunia ni kan, bersama orang-orang tersayang. Ni yang Sherlock marah Watson. Bodoh, itu bukan jawapan dia. Kemah kita kena curi. La ilah. Sebab tu boleh nampak bintang. Aduh, yai. Okay, itu lawak Sherlock yang aku nak baca lah. Okay, clue. Once you eliminate the impossible, whatever remains, no matter how improbable, must be the truth. Aduh, pernah baca lah benda ni kat mana. Ni cerita apa lah. Flex sangat. Sat. It memang daripada Sherlock tu. Aish, apa Astagfirullah. Sat tak lama dah. Lagi 1 more minute then we end lah. Dah. Taklah kat tu lah main badminton ni. Squash. Squash, What? sorry. Squash. Sis carilah, saya tak tahulah. Tapi kata-kata terakhir saya sila dapatkan buku Sherlock Holmes. Terbitan penerbit X. Sempena dengan PBAKL secara online. Add to cart. RM10 je harga. Tapi kalau promosi rasanya lebih murah lagi lah. Untuk setiap tajuk buku. Eliminate the impossible, no matter, you must be the truth. Kata detektif. Oh God, shoot. The sign of 4. Sign of 4? Okay lah, beritahu lah jawapan. Bagi tahu. Tapi one thing kan, Sherlock ni sebenarnya dia pun apa cakap? Dia pun ada drug problem kan? Tak nak jawapan. Okay lah, for me, I like the series BBC. I also like the movie by Robert Downey Jr. The second movie, The Game of Shadow, sangat best bagi saya. Okay, so siapa yang malam ni, if you want to see the adaptation, either you start with the BBC series or either we go with the Sherlock punya movie lah. The second one, Sherlock, The Game of Shadow. Macam ni. Okay, and of course lah, by the end of the part of the game of Shadow tu, dia ada lawan chess. Saya sebagai chess player macam more fun lah. Bukan the sign of 4 ke cik? Aku tak buat hati ni. Bukan the sign of 4. Gaduh lampak. Okay, kalau tengok ikut movie lah kan, yang kalau Sherlock Holmes dia ada banyak legacy. This buku ada banyak legacy, dia terbit-terbitkan benda-benda yang lain. And the movie kan, and
Kalau nak kata yang Robert Downey Jr. nya version, Sherlock Holmes tu dia pandai lawan. Dan buku ni tak beritahu dia pandai lawan ke tak kan. Study in Scarlet. Dia dah Study B tu. mention that. Mana? Oh, Study in Scarlet. Apa tu? Yeah, now you mention it. Oh, Study in Well, at least it's the pilot story in the first Sherlock series BBC. Quite fun. Study in Scarlet dah lah buku yang pertama. Malunya tak ingat. Thank you, Fini. Jumpa lagi lah, of course. Please share, comment, like and subscribe and follow saya di Twitter. Itu saya akan update lagi banyak lah pasal sini. Okay, sis, any final words? Jay dah cakap tadi. Atau Jay nak cakap lagi? Buy the book lah. Final words is you have to read both lah. Kena baca both actually. English dengan BM. Sebab English dia bagi vibes yang lain, BM dia bagi vibes yang lain. Memang like kalau nak ikutkan English tu dia macam a bit difficult to understand sebab kata berbunga-bunga dia kan. Macam J dia tak faham Romeo and Juliet kan. So macam klasik. Itu bunga sangat. Tu klasik betul tu. Because you read Romeo and Juliet, that was a play kan. Sherlock okey sikit lah. Sherlock ni dia how to say, kalau dalam English tu kita nampak lah dia pandai sikit. Macam dalam Sherlock BM ni dia macam siri penyiasatan biasa. So you have to read both. But both are good actually. Lah. Yeah, to compare. But if you baru nak start baca Sherlock, you can read the BM. It's like a bridge lah. A bridge punya version of the English Sherlock. English one. So dapatkan dekat Penerbit X, beli minimum 2 buku dapat lah. Saya nak tunjuk sekali kat Rodi lagi. Rodi. Tunjuk. Aku tak main lagi je. Aku tak jealous sangat. Okay. Alright. So to me you have okay, to me you have to read and also watch the movies and also yang series. Series dia. Series boleh tengok dekat YouTube. Yang zaman-zaman dulu punya series tu lain tau. That one kalau that one berlakon dia macam kaku kayu sikit lah tapi boleh lah. BBC series yang tu paling the modern take of Sherlock. Yeah. Macam saya cakap tadi kan, sebab klasik ni is a blueprint pada apa yang akan jadi. Adaptation lagi menarik lah of course. Okay sis, any final? Tak habis dah kan? Itulah dah lah final lah. Apa final lagi? Alright. Sebab saya terpotong tadi. Okay, alright. So daripada saya, sesuai untuk budak-budak kalau ada anak-anak kat rumah, beli untuk mereka, bagi mereka baca. Mungkin start suka membaca. Okay. Alright, I think that's all viewers. Thank you very much for joining us tonight. And please comment, share, like and subscribe. And see you again on the next view. Alright, that's all. Bye Thank everyone. you for watching. Assalamualaikum. Bye. Selamat malam, tidur. Bye Nazran.